Okey, testing. Cuba lah, dengar lah. Okey, alhamdulillah. Buka yang semalam, kita dengar. Okey. Semalam kita dah bincang tajuk bahagian di mana bagaimana kita nak tentukan persamaan garis lurus melalui pasangan titik yang diberi. Maksudnya dia bagi dua titik, lepas tu kita perlu bina persamaan garis lurus tersebut. Okey, key dia daripada persamaan Y sama dengan MX tambah C, kita boleh bina persamaan tersebut dengan menggunakan formula kecerunan. Okey, formula kecerunan dalam kutip tingkatan 3 tak ada formula tu, tapi ada di kutip tingkatan 2. Pada sesi malam cikgu dah tunjukkan dah. Di bawah tajuk yang ke-10 tingkatan 2, tajuk khusus berkenaan dengan kecerunan. Okey. Sebenarnya kita dah belajar dah tajuk kecerunan ni di tingkatan 2. Okey, jadi untuk di tingkatan 3 ni kita sambung daripada tajuk tersebut secara lebih detail. Okey, 9.1F kelas semalam latihan, dan hari ni kita akan sambung. Kita pergi okey, kita akan cuba habis secepat yang boleh lah buat tajuk ni sebelum buka sekolah. Buka sekolah pada minggu depan kan. Jadi sebelum buka sekolah kita dah clear dah tajuk ni. Okey, 9.1 9.1 dah. Okey, 9.1F. Okey, kita dah buat 9.1F. Okey, hari ni kita sambung, betul tak? 9.1F, ya betul. Nanti siapa yang terlepas kelas kita pada malam tadi, boleh buka balik link video yang telah cikgu share untuk rujukan balik lah. Okey, jadi untuk hari ni kita akan sambung contoh yang ke-14, 15 dan 9.1G. Okey. Okey, kita masuk bagaimana nak menentukan persamaan suatu garis lurus. Okey, persamaan garis lurus apa dia? Y sama dengan MX tambah C. Bagaimana kita nak keluarkan Y sama dengan MX tambah C yang melalui satu titik selari dengan garis yang diberi. Okey, apabila garis lari, ni kena ingat. Kita bagi konsep sikit sebelum kita masuk. Apabila sesebuah garisan itu selari, okey, ini paksi Y, manakala ini adalah paksi X. Kita ulang-ulang lagi supaya kamu betul-betul faham dan jelas lah. Okey, kalau anda, ini adalah persamaan garis pertama dan garis yang kedua. Ini persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. Yang ni pun Y sama dengan MX tambah C. Okey, apabila soalan tu kata okey, garisan pertama dan garisan kedua ni adalah selari. Apa maksud selari? Okey, maksud selari, apa yang sama di antara Y garisan pertama, ni garisan pertama, dan garisan kedua, benda yang sama adalah nilai M. Apa tu M? M adalah kecerunan. Maka nilai M di sini sama dengan nilai M di sini. Maka nilai M ni sama. Apabila dia selari, nilai M dia adalah sama. Okey, kalau kalau contohnya di atas garis pertama ni dia ada titik, contohnya titik A, titik B, titik C, titik D. Okey, kalau di atas garis yang sama, nilai yang sama A, B, C ni, A, B, C, D, nilai yang sama di sini adalah nilai, okey, nilai M
dan nilai C. Okey, nilai M dan nilai C sama. Kalau dia atas satu garis, titik tu berada pada garis ni, nilai M dan nilai C dia adalah sama. Tetapi kalau dia garis yang berbeza tapi dia selari, nilai apa yang sama? Nilai M saja yang sama. Nilai M saja yang sama. Itu kunci dah. Okey, jadi kita kena tahulah apabila dia kata garis pertama dan garis kedua adalah garis yang selari, maka nilai M dia adalah sama, kecerunan dia sama. Kalau di atas kalau nilai di atas ni kecerunan dia M dia sama dengan 5, bawah pun automatik sama dengan 5. Kalau atas 2/3, bawah pun akan jadi 2/3 automatik. Itu kita kena ingat konsep tu lah kalau kita meneruskan contoh ni. Okey, kita tengok balik contoh yang ke-14. Cikgu ambil terus lah contoh. Kita bincang terus contoh bagaimana kita nak membina persamaan okey. Tak. Contoh 15 cikgu ambil siap-siap. Okey. Okey, tengok pada contoh yang ke-14. Okey, soalan dia simple saja. Okey, soalan dia, darjah di bawah menunjukkan garis lurus AB dengan persamaan Y sama dengan, okey, AB ni dia dah bagi dah, Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Apa yang kamu kena faham di sini adalah negatif 2 ini adalah M kecerunan, manakala 6 ni adalah C. Itu kena keluarkan siap-siap pintasan Y. Okey, tentukan persamaan garis lurus. Apabila dia kata tentukan persamaan garis lurus, apa maksud dia? Okey, bina Y sama dengan MX tambah C. Garis lurus garis lurus yang selari dengan AB. Apa yang garis selari? Maksudnya garisan inilah. Kamu perlu bina garisan ini. Y sama dengan MX tambah C. Okey, apa yang kamu kena cari adalah nilai M dan nilai C. Okey, di sini kita dah tahu dah nilai M garisan bila dia selari, ni maksudnya selari, maka nilai M dan C dia adalah key dia, kita kena ingat kunci dia. Bila dia kata selari, dia hidden term, kamu kena tahu bahawa nilai nilai M dan C adalah sama. Jelas itu. M dengan C adalah sama. Automatiklah kamu akan okey, nilai ni adalah P ni dia dah bagi satu titik. Jadi ini adalah titik X dan ini Y. Okey, jadi Y dah diberi, M dah diberi, X dah diberi, maka kita perlu cari nilai C saja. Maka keluarkan balik. Y sama dengan MX tambah C, di mana Y dia kita ambil titik di atas garis ni P. Y sama dengan 4. M dia apa? M dia sama negatif 2. Sebab nilai M dengan nilai C di sini adalah sama. Okey, kita okey, cikgu silap. Nilai bukan nilai M. Okey. Cikgu ni. Okey. Nilai M dan nilai C sama untuk titik yang berada di atas garis ni. Nilai M saja yang sama. Nilai kalau garis lari nilai M saja. Ni cikgu tersilap tadi. Okey, nilai M sahaja. Nilai M sama nilai M sahaja. Okey, sahaja. C dia tak sama. Okey, cikgu terlepas tadi. Okey, maksudnya nilai M saja yang sama. Cikgu padam balik.
Ni M sahaja yang sama. Okey. Jadi nilai C dia tak sama. Okey. Sahaja yang sama. Maka di sini nilai M dia berapa? Kalau sini negatif 2, kita tulis negatif 2. Okey, X dia berapa? X dia adalah 5. 5. Okey, C dia tambah C. C yang kita perlu cari. Maka 4 sama dengan negatif 2 darab 5 negatif 10 tambah C. Okey, kita terbalikkan dia. Okey, negatif 10 tambah C sama dengan 4. Maka C sama dengan 4 tambah 10. Maka C sama dengan 14. Maka persamaan yang kita kena keluarkan adalah okey, Y sama dengan MX tambah C, di mana Y sama dengan M apa? Negatif 2X. Okey, C tambah 14. Okey, maka inilah persamaan dia. Maka persamaan ini, kalau kamu tengok, okey, ini persamaan dia. Y sama dengan negatif 2X tambah 14. Okey, nampak? Ni negatif 2 di sini pun negatif 2. Nilai M dia adalah sama. C dia tak sama. C ni adalah pintasan Y, tak sama. Okey, jadi jelas ah? Okey, kita pergi contoh seterusnya. Okey, tentukan persamaan garis lurus selari dengan garis lurus 2x tambah 3y sama dengan 12. Okey, dah melalui titik G. Okey, x dia 6, y dia 8. Okey, maksudnya titik G ni bukan berada pada persamaan garis lurus ni. Okey, dia tak berada pada persamaan garis lurus ni. Dia berada pada persamaan dia atas garis lurus yang lain. Tapi garis lurus ni dengan garis lurus yang ni adalah selari. Maksudnya selari. Bila selari, maksud dia adalah apa dia? Nilai M dia adalah sama. Maka mana nilai M di sini? Okey, di sini mana nilai M? Okey, kamu perlu tukarkan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Sekarang ni dia bukan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Tukarkan dia. Maksudnya apa? Hanya Y saja berada di sebelah kiri. Selain pada Y mesti berada di sebelah kanan. Maka kita kena pindahkan. Okey, pindahkan ke mana? Okey, 2X tambah 3Y sama dengan 12. Okey, jadi 2X pindah ke sebelah sana. Maka tinggal 3Y sama dengan 12. Okey, ini positif, mesti akan jadi negatif 2x. Okey, y sama dengan 3y, 3 darab y. Darab di sini akan jadi bahagi, maka 12 bahagi 3 tolak 2x bahagi 3. Maka y sama dengan potong 1 potong 4. 4 tolak 2x per 3. Sat, telefon juga bunyi. Okey. Okey. Okey, 4x. Okey, tadi kita perhatikan. Okey, jadi kita yang ni belum lagi dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Y betul dah. X ni dia kena duduk tengah. Jadi kita pusing, kita tukar. Y sama dengan negatif 2x ni kena duduk depan. Negatif 2x per 3. Okey, tambah 4. Kita balikkan. Okey, barulah dia dalam bentuk kita panggil, inilah persamaan dia. Okey, daripada persamaan ini tukarkan dalam bentuk y sama dengan mx sama c. Maka ini. Jadi kita dari sinilah baru kita tahu nilai m dia apa. Ni negatif 2 per 3. M dia sama dengan negatif 2 per 3. Ini c. Okey, jadi kita dah dapatlah titik ni. Jadi kita keluarkan persamaan ni. Kita nak bina persamaan garis lurus. Okey.
Dia buat problem. Okey. Okey, baru kita sambung. Okey, kita bina persamaan ini. Kita nak cari dia punya persamaan yang ada titik G ni. Okay. Y sama dengan mx tambah c, di mana 6 ni adalah nilai x dan 8 ni adalah nilai y, aksi y. Jadi kita masukkan, gantikan 8 ni, y ni sama dengan 8. 8 sama dengan m dia apa? M dia negatif 2/3. Kenapa kita ambil sini? Sebab nilai yang ni dengan ni adalah garisan selari. Okey, garisan ini dengan garisan yang ini selari. Okey, tapi garisan ni dia ada titik G di sini. Jadi kita nak cari persamaan garisan ni. Jadi M dia adalah sama, negatif 2. Okey, X dia apa? Darab 6. Okey, tambah C. Okey, 3 dengan 6 boleh dimatikan. Potong 1, potong 2. Maka 8 sama dengan negatif 2 darab 2, negatif 4 tambah C. Maka terbalikkan, negatif 4 tambah C sama dengan 8. C sama dengan 8 tambah 4. Maka C sama dengan 12. C sama dengan 12. Maka persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 2/3 X tambah 12. Maka inilah persamaan dia. Okey. Okay, inilah persamaan dia. Okey, jadi persamaan garis lurus ini, persamaan dia adalah 2x tambah 3y sama dengan 12. Okey, persamaan bagi garis lurus ini adalah y sama dengan negatif 2/3 tambah 12. Okey, kalau persamaan ini kita convert, kita tukar dalam bentuk y sama dengan x sama c, dia akan sama juga. Y sama dengan negatif 2/3 x tambah 4. Sebenarnya dia sama lah. Nilai M dia ni negatif 2/3. Ini pun sama, negatif 2/3. Okey, jelas ha? Okey, kita pergi pada contoh seterusnya. Okey, okey, contoh 9.1G. Okey, nanti kamu buat soalan 9.1G. Okey, latihan 9.1G. Okey, jelas ha? Kalau cikgu clear no? Tak mengganggu no? Okey, tentukan persamaan garis lurus selari dengan garis lurus yang diberi yang melalui titik P. Okey, maksudnya kamu kena bina satu lagi persamaan garis lurus, di mana persamaan garis lurus satu lagi tu dia selari dengan garis lurus persamaan yang diberikan, di mana persamaan garis lurus satu lagi tu dia ada titik P di atas dia. Apa maksudnya? Maksudnya okey, ini adalah persamaan garis lurus yang diberi. Okey, ini Y, contohnya Y sama dengan 3x tambah 9. Okey, titik P ni dia ada di atas garis lurus yang sama juga. Okey, di mana di sini P ada titik P. Okey, P dia punya koordinat dia 2, 7. Di mana dalam soalan ni dia kata okey, persamaan ini, garis ni selari dengan garis ni. Okey, maka kamu kena bina. Okey, bina apa? Bina persamaan bagi garis lurus yang ada P tu. Kamu kena cari. Okey, cari Y sama dengan mx tambah c, persamaan garis lurus yang ni lah. Itu maksud dia. Jadi di sini kamu pergi satu-satu. Itu. Okey, soalan A. Okay, soalan 1A. Okey, M dia apa? Cikgu tulis siap-siap. M dia apa untuk garisan ni? M dia sama dengan 3.
Okey, M sama dengan 3. Okey, untuk garis yang kedua ni apa dah? X ni paksi X, ni paksi Y. Maka kamu bina terus. Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan 7. M sama dengan 3. X sama dengan 2 tambah C. Maka cari C. Okey, 7 sama dengan 6 tambah C kan. Okey, 6 tambah C. Okey, jadi terbalikkan 6 tambah C sama dengan 7. C sama dengan 7 tolak 6. Maka C sama dengan 1. Maka persamaan dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M berapa? M adalah 3. 3X tambah 1. Maka inilah persamaan dia. Yang ni lah kita nak. Okey, maka persamaan ini adalah Y sama dengan 3X tambah 1. Ini persamaan dia. Sama dah M. M dia sama. Okey, pergi pada soalan B. Okey, Y sama dengan negatif. Berapa kan M dia? Maka M dia tercikgu tulis sini. M sama dengan negatif 2. M sama dengan negatif 2. Maka kita cari persamaan bahagian ni. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Okey, mana X? Ini X, ini Y, dan ini M. Masukkan dalam persamaan ini. Okey, jadi Y sama dengan apa? Y sama dengan 4. Sama dengan M apa? M sama dengan negatif 2. X sama dengan apa? Negatif 3 tambah C. Maka 4 sama dengan negatif. Okey, 2 kali 3 6. Negatif, negatif, positif. Tambah C. Maka terbalikkan 6 tambah C sama dengan 4. C sama dengan 4 tolak 6. Maka C sama dengan negatif 2. Maka persamaan dia adalah Y sama dengan M apa? M negatif 2X C negatif 2. Maka itulah jawapan dia. Okey, jelas tak? Dia sama je. Kita ulang-ulang balik lah. Okey, soalan C. Okey, soalan C, tukarkan yang ni dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Apa maksudnya? Maksudnya Y saja berada di sebelah kiri. Selain daripada tu pindah ke sebelah kanan. Maka kita cikgu selesaikan sini tu. Okey, 3X pindah sana. Jadi 2 Y sama dengan 4 tolak 3 X. Ni positif kan? Positif 3X di sini jadi negatif 3X. Jadi Y sama dengan 4 bahagi 2 tolak 3X bahagi 2. Maka potong ni 1 potong jadi 2. Maka dia akan jadi Y sama dengan 2 tolak 3X per 2. Jadi persamaan dia adalah, persamaan yang ni adalah Y sama dengan negatif 3 per 2 X tambah 2. Okey, ini persamaan dia. Jadi M dia sama dengan apa? M dia sama dengan negatif 3 per 2. Ni yang ni. Okey, cikgu tukarkan yang ni dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka baru kita tahu nilai M dia adalah negatif 3 per 2. Okey, soalan C, persamaan garis yang pertama, M adalah negatif 3 per 2. Ni yang pertama. Okey, jadi kita perlu bina satu lagi persamaan, di mana atas persamaan tersebut ada titik P. Maka Y sama dengan MX tambah C. Okey, mana X? Ini nilai X dan ini nilai Y. Okey, Y sama apa situ? 6. Sama dengan M adalah negatif 3 per 2. Okey, X dia adalah negatif 2 tambah C. Okey, matikan. Maka 6 sama dengan negatif 3 tambah C. Terbalikkan, negatif 3 tambah C sama dengan 6. Maka C sama dengan 6 tambah 3. Maka C sama 9. Maka persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah 9. Okey, selesai untuk soalan C. Boleh ha? Okey, benda yang sama juga, dia ulang-ulang je. Okey, untuk soalan D. Okey, soalan D. Okey, tukarkan X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1 ni dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Macam mana kita nak tukarkan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C? Y saja berada di sebelah
kanan, kiri. Selain daripada tu mesti pindah belah kanan. Okey, soalan D kita tunjuk. Okey, X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Kita nak tukarkan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka pertama sekali kamu tengok ni. Okey, 2 dengan 3 kita kena samakan penyebut dulu. 2 darab 3, maka 3 darab 2. Okey, yang ni pun darab 3, yang ni pun darab 2. Maka yang jadi adalah apa? 3x tambah 2y, okey, per 6 sama dengan 1. Okey. Lepas tu 3x tambah 2y sama dengan 6 kali 1 6. Okey. 2y sama dengan 6. Okey, negatif 3x ni mari sini akan jadi negatif 3x. Pindahkan dia akan jadi negatif. Yang positif akan jadi negatif. Maka 2y sama dengan okey. 2 pindah, bukan 2y. 2 pindah akan jadi bahagi. Okey. 2 ni pindah pergi sana. Jadi 6 bahagi 2. Tolak 3x bahagi 2. Maka 6 dengan 2 boleh mati. 1 potong 3. Yang tinggal adalah y sama dengan 3 tolak 3x per 2. Okey. Tukarkan dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Maka y sama dengan, okey, negatif 3 ni mari ke depan. Negatif 3x per 2 tambah 3. Maka m di sini sama dengan negatif 3 per 2. M dah sama dengan negatif 3 per 2. Sama M dah. Okey. Maka barulah kita mencari nilai yang ni. Okey. Titik ni S dan ini Y. Okey, kita bina persamaan garis lurus bagi yang ni. Okey, cikgu guna warna lain supaya tak keliru. Okey. Jadi cikgu sambung di sini. Nampak kelaru sikit sebab tinggal sikit lagi. Okey, maka P dia adalah negatif 12, Y dia 9 kan. Maka macam mana kita nak cari persamaan yang ni? Maka kita tulis Y sama dengan MX tambah C. Y dia adalah 9 sama dengan M dia adalah negatif 3 per 2. X dia adalah negatif 12. Okey, tambah C. Okey, 2 boleh patah 1, 12 jadi 6. Okey, jadi 9 sama dengan negatif 3 darab negatif 6. Okey, negatif jadi positif. 6 kali 3 18 kan. 18 tambah C. Maka kita terbalikkan. 18 tambah C sama dengan 9. C sama dengan 9 tolak 18. C sama dengan 9, negatif 9 kan. Okey, C sama dengan negatif 9. Jadi persamaan dia adalah Y sama dengan negatif M dia apa? Negatif 3 per 2X tolak 9. Okey, ni persamaan dia. Okey, sama tak? M di sini dengan M di sini sama. Maksudnya dia adalah garisan selari dengan sini, selari. Okey, jelas. Jadi yang inilah yang kita nak keluarkan ni. Kita tentukan persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus ni maksudnya kamu kena keluarkan satu lagi Y sama dengan MX tambah C. Satu lagi untuk titik P ni. Okey. Boleh lah? Jelas lah? Okey, nanti kamu cuba buat. Kena buat latihan cikgu. Latihan yang diberikan supaya kita dah faham, akan lebih faham lah. Okey, kita pergi pada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 cikgu copy yang ni. Tak depan. Okey, soalan nombor 2. Okey, dia bagi dalam bentuk gambar rajah. Okey, rajah di sebelah menunjukkan garis lurus PQ. Okey, diberi bahawa persamaan garis lurus ialah, okey, ni persamaan ini, garisan ini PQ ni, persamaan dia adalah
Y sama dengan 1/3 X tambah 2. Okey, tentukan persamaan garis lurus yang selari. Apa maksud garis lurus yang selari? Bila selari, maka nilai M dia sama dengan apa? M dia adalah 1/3. Okey, kita nilai M dia 1/3. Okey, maksudnya di sini M dia sama dengan 1/3. Yang ni pun M sama dengan 1/3. Dan asalan ni maksudnya apa? Tengah-tengah ni. Maksudnya asalan ni maksudnya 0, 0. Maksudnya M dia pun sama dengan 1/3 juga. Bila sebab asalan ni, kamu kena tahu ni. Asalan ni tengah-tengah ni. Ini kita panggil asalan. Asalan ni 0, 0 koordinat dah. X 0, Y 0. Okey, bila dia kata setiap titik A, titik B dan asalan ni adalah selari. Lari ni maksudnya garis tu betul-betul selari. Nilai M dia sama. Contoh cikgu letak. Okey, kalau kamu ambil garis lurus dia macam ni. Dia lurus sama je, tapi dia melalui titik ni. Yang ni pun sama. Lurus dia. Kecerunan lebih kurang lah. Macam tu. Yang ni pun sama. Maksudnya garisan ini selari garisan ni, selari garisan ni, selari garisan ni. Maksudnya selari semua. Jadi soalan kita adalah macam mana kita nak bina persamaan garis lurus bagi garisan-garisan yang selari dengan garisan merah ni. Maka langkah dia adalah kita okey. Pertama kita pergi pada titik utama. Okey, ni kita kena tahu lah. Dua ni adalah S, ni adalah Y. Ini S, ini Y. Ini S, ini Y. Okey, jadi untuk soalan A. Okey, kita dah tahu dah M dia 1/3. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y dia sama dengan apa? Untuk titik A, Y dia adalah 4. Sama dengan M dia adalah 1/3. X dia adalah 2 tambah C. Maka 4 sama dengan 2/3 tambah C. Terbalikkan. Maka C 2/3 tambah C sama dengan 4. Maka sama dengan ni. Okey, maka C sama dengan 4. Okey, kamu selesaikan dulu. Ini 3 bagi sini. 3 kali 4 apa? 12 kan? Okey, selesaikan dulu. Sebab dia pecahan kan? Kita selesaikan dulu. Cikgu comak tu dulu. Okey, 3 darab 4 12. Okey, 2 tambah C sama dengan 12. C sama dengan 12 tolak 2. Maka C sama dengan 10. Maka persamaan dia adalah Y sama dengan apa dia? 1/3 X ataupun X/3 sama juga, tambah 10. Maka ini persamaan yang pertama. Maka ini adalah persamaan pertama. Okey, persamaan dia apa? Y sama dengan 1/3 X tambah 10. Okey, selari kan dua ni. Okey, kita pergi pada garisan ni pula, titik B. Okey, titik B gambar warna lain dah. Okey, soalan B. Okey, B dah titik dah 4 negatif 2. Okey, jadi Y sama dengan MX tambah C. Y dia adalah apa? Negatif 2. M dia adalah 1/3. X dia adalah 4 tambah C. Okey, negatif 2 sama dengan 4/3 tambah C. Terbalikkan. 4/3 tambah C sama dengan negatif 2. Maka 4 tambah C sama dengan negatif 2 darab 3. 3 pergi sana, bahagi pergi sana jadi darab terus. Okey, 3 darab 2 6, negatif 6. Okey, negatif 6.
maka C sama dengan negatif 6 tolak 4, maka C sama dengan negatif 10. Maka persamaan dia adalah Y sama dengan M dia adalah 1/3X tolak 10. Okey, ini persamaan yang kedua. Y sama dengan 1/3X tolak 10. Okey, yang ni. Okey, dapat. Kita cari asalan pula. Okey, yang ke C. Asalan ni apa dah? Kosong. Jangan sampai tak tahu pula asalan tu apa benda juga asalan. Asalan tu adalah kosong. Titik asalan dia, titik permulaan dia. Okey, jadi yang C. Soalan C. C dah kosong kan. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Y dia sama dengan kosong. M dia 1/3. X dia kosong tambah C. Maka kosong sama dengan C. Kosong sama dengan 1/3 kosong tambah C. Maka C sama dengan kosong. Maka dia punya persamaan dia ni Y tak ada. Jadi untuk persamaan untuk asalan ni dia sebenarnya C sama dengan kosong, tak ada apa, tak ada persamaan. Sebenarnya untuk garis lari yang betul-betul menyentuh asalan ni, dia tak ada persamaan lah. Tak ada persamaan. Sebab apa? Semua kosong. Y dia sama kosong, M dia sama kosong, X tambah C. Semua ni kosong. Jadi ni dia punya reason kita lah. Bila sini kita kata Y tak ada persamaan. Tiada persamaan untuk asalan. Maka jelas lah kenapa tak ada persamaan. Dia akan tanya reason why. Ni calculation kita ni semua kosong. Nampak? Jadi jelas lah untuk soalan 9.1G. Cuba buat. Okey. Cuba buat, kena buat. Cikgu harap kerjasama kamu semualah. Sebab kalau kamu tak buat, rugi lah. Sebab kita dah tertinggal ni. Tertinggal sebab apa? Tertinggal sebab kelas 1 lagi dah habis dah tajuk ni. Kita ada 9.1G sampai 9.1HI kot, tak saya. Okey. Nanti kita akan sambung ni. Sekejap kita tengok G. Okey, 1 2. Ada 2 lagi. Okey, kita tak banyak dah, tinggal 2 lagi. Cikgu harap satu kelas lagi kita akan habis. Ada lagi masa. Tapi pukul 10 kan. Okey, cuba buat soalan 9.1G. Okey, bagaimana kita nak menentukan titik persilangan bagi garis lurus? Okey, cikgu nak kamu buat dekat ni dulu. Buat dulu yang ni. Okey, next class kita akan masuk tajuk ni. Kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Yang ni sebenarnya kita dah, kalau kamu ingat, ni cikgu nak cerita sikit lagi lah berkenaan dengan tingkatan 2. Dia tak boleh lari. Apa yang kita belajar di tingkatan 3 ni, basic dia daripada tingkatan 2 dan tingkatan 1. Okey, ni tengok tajuk yang cikgu nak sentuh ni. Nanti juga akan highlight lagi lah untuk next. Sebab dia cikgu nak cerita detail. Sebab di tingkatan 3 dia tak cerita. Dia dah skip lah macam yang sebelum ni lah. Rumus semua dia tak bagi. Di tingkatan 3 dia suruh kamu selesaikan terus. Rumus algebra sama linear, graf fungsi. Kita masih tengokkan tingkatan 1 lah. Saya tengok. Cikgu pun lupa tingkatan apa. Tengok faktor, kuasa, nisbah, ungkapan algebra, persamaan linear. Okey, dan di bawah tajuk persamaan linear tingkatan 1. Okey, muka surat 1, 2, 4. Tengok. Okey, muka surat 1, 2, 4. Okey. Kita tengok.
Di bawah tajuk ni okey, cikgu pun lupa dah. Saya dalam 2 pun boleh ubah. Ni. Okey, betul-betul di tingkatan 1. Cikgu pun ni. Muka surat 140. Bagaimana kita nak selesaikan persamaan linear serentak dalam 2 pun boleh ubah, dapat diselesaikan dengan 3 kaedah. Ni tingkatan 1 kita belajar dulu. Cikgu ajar kamu dulu. Kaedah graf, kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Okey, kaedah graf, kaedah penggantian dan kaedah penghapusan kita dah belajar di tingkatan 1. Rupanya bila naik ke tingkatan 3 hari ni, lepas ni next kamu baca ni. Bagaimana kita nak menentukan titik persilangan bagi 2 garis lurus? Titik persilangan bagi 2 garis lurus boleh ditentukan dengan 3 kaedah. Pertama, kaedah graf. Yang 2, kaedah penggantian. Dan yang ketiga, kaedah penghapusan. Okey, yang ni cikgu akan ajar kamu. Kita akan jumpa balik pada next kelas cikgu. Dan cikgu harap kamu kena join. Sebab apa? Sebab apa yang cikgu ajar hari ni, cikgu akan relate terus apa yang kamu belajar di tingkatan 1. Sebab tu kelebihan cikgu kelebihan guru yang mengajar tingkatan 1 dan 3. Setengah cikgu dia mengajar tingkatan 3 saja. Jadi dia akan cerita tentang tiga saja. Tingkatan detail tingkatan 1 dia takkan sentuh sangat lah. Jadi cikgu mengajar tingkatan 1, jadi cikgu boleh sentuh detail. Jadi bermaksud benda ni, kaedah ni sama sebiji 199% adalah sama yang kita belajar di tingkatan 1. Ni soalan tingkatan 1. Tapi tingkatan 1 dia lebih kepada persamaan linear. Menyelesaikan dalam kaedah persamaan linear, kita nak ganti, nak hapus, kaedah graf. Di tingkatan 3 benda yang sama juga, tapi dalam konteks garis lurus. Okey, nanti cikgu akan relate pada next kelas. Cikgu nak bagi detail lah. Kalau ikut pada buku teks kamu ni, macam tu lah. Dia tak detail di tingkatan 1 lah. Sebab dia expert, kamu di tingkatan 3 kamu dah mahir dah kaedah-kaedah 3 kaedah ni. Sebab kamu dah belajar di tingkatan 1. Cikgu percaya ramai yang dah lupa di tingkatan 1 kan. Jadi cikgu akan highlight balik untuk sesi kelas kita pada akan datang. Cikgu harap kamu join kelas cikgu pada akan datang. Siapa yang tak join kelas cikgu rugi lah. Jadi dia mungkin boleh belajar di YouTube, tapi di YouTube kebanyakan guru-guru yang share di YouTube dia tak sedetail lah. Dia punya target 10 minit kelas habis, 15 minit maksimum 15 minit. Jadi sebab tu kamu tengok kelas-kelas di YouTube paling lama pun 10-15 minit je. Dia tak sampai berjam lah. Jadi cikgu harap kamu join kelas cikgu dan buka lah apa yang cikgu ajar sebelum ni. Kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Cikgu ada 1 hari lagi kelas ganti dengan kamu. Dan pada hari esok kita ada 1 lagi kelas. Okey, esok jangan lupa cikgu akan cerita tentang bahagian ni. Kaedah penghapusan, kaedah penggantian dan kaedah graf. Cara detail cikgu akan cerita kat kamu. Dan kalau kita akan habis terus lah tajuk. Kita ada 2 latihan lagi untuk habiskan tajuk ni. Okey, setakat tu saja kelas kita pada hari ni. InsyaAllah kita jumpa pada sesi esok. Jangan lupa kelas cikgu pada pukul 10.30 esok. Kalau terlambat sikit kamu tunggu je dah ni. Kadang-kadang cikgu terlambat sikit kan. Okey, setakat tu saja kelas kita pada hari ni. Kita jumpa pada hari esok. Okey, Assalamualaikum.